Cabaran atau ujian yang lepas adalah latihan untuk kita mencapai misi di masa hadapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada yang bukan beragama Islam. Hari ini saya cuba siapkan satu task di mana untuk menceritakan pengalaman ataupun kisah-kisah silam yang saya ingat, pahit manis kenangan saya daripada saya kecil sehingga ke saya besar sekarang ni. Jadi kalau ada poin-poin yang positif boleh tuan-tuan ambil kan. Sebenarnya kehidupan ni dia ada dua sudut pandangan di mana satu belah negatif dan satu belah positif. Saya cuba rungkaikan daripada pengalaman-pengalaman saya. Kalau tuan ambil secara positif, insya-Allah benda ni akan jadi satu benda yang bermanfaat dah, ilmu yang bermanfaat. Kalau tuan ambil belah negatif, takut-takut benda ni akan memudaratkan kita dah. Jadi pakak-pakak kita ambil secara positif, secara ilmiah dah. Sebelum saya pergi jauh lagi, saya kenalkan diri saya sedikit. Saya Muhammad lah, Muhammad bin Abdul Muluk. Saya di Batu 30 ni lah, tempat store WMD store ada sekarang ni di Maceh, Kelantan dah. Anak ke-9 daripada 10 beradik, mempunyai seorang isteri, ada 4 orang anak, 2 lelaki dan 2 perempuan dah. Dalam saya membesar ketika saya kecil tu, saya anak nombor 9. Okey, jadi saya anak ke-9 daripada 10 beradik lah. Ayah saya dulu ni bekerja sebagai seorang guru lah. Guru dulu. Tahun 90 tu dia becen dah. Maknanya dia guru lama lah. Guru orang dulu. Jadi pendapatan tak berapa sangat. Anak 10 orang. Jadi masa saya umur lebih kurang 8 tahun. Saya umur 8 tahun pada tahun 1990. 1990 saya ingat lagi. Masa tu arwah ayah saya meninggal pada hari Ahad tu, pukul 1 tengah hari lebih kurang. Jadi saya ingat lagi dengan tarikh tu 1990. Jadi masa saya umur 8 tahun, ayah saya meninggal dunia. Jadi kami hiduplah dengan mak kami yang sekarang pun ada lagi, bonda saya Kamariah. Jadi masa tu kita pun nak kena survive dah. Tapi kita budak-budak lagi mengharapkan abang-abang kakak-kakak kita lah. Sebab masa tu daripada 10 beradik, adik-beradik saya tu hanya kakak saya yang sulung yang dah bekerja, seingat saya lah. Dia seorang yang ada income. Jadi adik-beradik lain yang 9 orang ni masih mengharapkan tanggungan. Saya ingat kisah ni mungkin boleh buatkan saya bersemangat untuk berniaga. Mungkin masa tu jugalah. Masa saya kecil-kecil pergi sekolah dulu, basic saya, mungkin mak saya tu bagi saya basic berniaga macam mana. Dulu saya nak pergi sekolah, mak saya ni dia buat kuih untuk tampung adik-beradik saya pergi sekolah apa semua, untuk dapat tampung perbelanjaan ni lah. Jadi dia buat kuih, hantar ke kedai-kedai lah. Kedai tu saya tak ingat dia sendiri atau abang-abang saya yang hantar. Tapi untuk ke kantin sekolah, sebab kuih dia tu hantar juga ke kantin sekolah. Masa tu saya bersekolah ni lah, sekolah Pasar Jam Melawar. Kalau tuan-tuan mari daripada Maceh tu ada jantah tu, jantah sekolah tu sebelum store saya. Situlah sekolah dulu, jalan kaki lah. Saya ingat nak berniaga, mungkin mak saya dah terapkan dari awal lagi cara berniaga. Sebab kita ni kadang-kadang budak luru. Jadi bila mak suruh, pergilah. Mak suruh pergi atas kantin, kita atas kantin. Jadi setiap hari saya kena bawa kuih lah. Pergi ke kantin sekolah, tinggal ke tuan kantin untuk tuan kantin nego lah. Jadi alik petang sudah sekolah, saya pergi pula tanya hak laku berapa riyal. Jadi ada gear dia, upah dia jual. Jadi masa situ saya tahu dah modal lebih kurang berapa. Mak saya selalu cerita, modal buat kuih habis berapa, hari ni dapat berapa. Kadang-kadang ada untung, kadang-kadang tak ada untung. Jadi kita pun rasa dah, oh nego ni dia kena ada untung, dia tak ada untung. Bukan kata nego ni boleh untung sama-sama. Jadi nego ni dia ada untung dan tak ada untung. Ada hari dia untung, ada hari dia tak ada untung. Masa tu saya terfikir, mungkinlah basic saya dari situ. Sebab mak saya ni dia minat berniaga. Dia pernah buka kedai makan, dia pernah tenda kereta sekolah sendiri pun. Tapi masa tu saya ingat masa arwah saya mati tu, mak saya tampung adik-beradik dengan jual kuih. Buat kuih lah. Kuih. Macam-macam kuih lah masa tu. Kuih ni, dia letak di kantin sekolah. Jadi saya lah yang kena bawa pergi ke kantin sekolah. Okey, cerita dia macam tu. Jadi hari-hari lah. Mungkin hari-hari saya tak ingat jugalah. Tapi seingat saya memang pergi sekolah bawa kuih. Pernah satu hari tu, ini pengalaman yang saya ingat. Pernah satu hari tu, hari Ahad. Yang confirmnya hari Ahad. Sebab di sekolah hari Ahad ada perhimpunan di sekolah. Hari tu kebetulan mak saya, dia terlewat sikit siap kuih dia. Jadi nak goreng, lewat sikit. Sebab dia tak pakai pembantu, dia seorang lah. Jadi lambat sikit, terlewat. Biasa pukul 7.20, 7.30 siap dah kan. Masa tu mungkin 7.50 baru saya sampai sekolah. Lewat sikit. Saya ingat lagi, dengan kuih duk tangan, dengan beg atas belakang kita kena berlari pergi ke sekolah.
takut cikgu marah ni pergi lewat. Lepas tu hari tu hari peponen. Saya ingat hari Ahad. Jadi hari tu saya masuk lewat. Masa tu nak pergi ke kantin sekolah. Kena lalu tempat peponen tu lah, padai tempat budak-budak repon. Jadi semua seluruh sekolah tu ada kat situ masa tu. Mana cikgu-cikgu, murid-murid semua ada situ. Jadi saya untuk lalu nak pergi ke kantin sekolah tu, saya kena kerah demo ni. Saya kena kerah dia dulu. Budak-budak tengah ready dah. Saya ingat lagu Negaraku pun siap dah orang nyanyi. Jadi kita sampai lewat dengan kuih lagi, dengan beg lagi. Jadi saya lalu ke depan-depan peponen tu. Bila-bila sengih-sengih malu lah. Sengih. Lalu juga cikgu pun tanya, apa awak lewat ni? Royak lalu cikgu. Mak saya lewat goreng kuih hari ni. Jadi saya tunggu dia sebentar tak ni sebab saya takut mak saya buat kuih. Kalau saya tak tunggu dia nak jual mana? Jadi cikgu cepat. Cikgu kata cepat. Gi selalu. Orang nak start dah ni. Lepas saya atas kuih tu, saya masuklah peponen, letak beg kantin apa semua, masuk baris lah. Masuk baris dengan budak-budak sekolah semua, dengan budak saya sekolah. Jadi masa tu baru saya tahu benarnya benda tu jadi viral. Dengan izin Tuhan lah, rezeki Tuhan nak bagi jadi viral. Jadi saya sekolah tahu belaka. Mau buat kuih. Kali aku nak beli kuih mu lah. Habis sini ke kelas-kelas lain pun pakat dia cuma kita. Mau jual kuih ke apa? Nanti nak pergi kantin kita pun lalu lah. Kita promosi. Sekarang nanti rehat pergi beli. Kita ada kuih badak, kita ada sambusak masa tu. Karipak apa. Tok mak kita buat tu. Bila viral, cepatlah habisnya. Budak-budak pergi. Lepas tu cikgu pun tolong promote juga. Sebab masa saya lalu tu cikgu tu tanya, apa awak lewat ni? Kita kata sebab tunggu mak goreng kuih. Cikgu tu pun buat promote juga. Cikgu nanti lah. Saya royak ke cikgu suruh pergi beli kuih mak awak lah lepas ni. Mak awak kuih ke apa? Kita pun bukalah tunjuk. Dengan kuih badak, dengan kuih karipak apa semua tu. Jadi benda ni viral. Benda ni sebenarnya kita nak orang tahu. Itulah sebab apabila kita berniaga sesuatu benda, kita nak orang tu tahu. Baru kita sedap nak niaga. Ni kalau kita nak niaga benda sedap pun, kalau orang tak tahu, payah juga orang nak order, orang nak beli. Jadi kalau boleh, buatlah iklan atau hebahan. Biar orang tahu kita berniaga tu. Basic kita masa budak-budak dulu lah. Kita tengok ke pasar kuih tu. Jadi kita telitah. Lepas pada peristiwa tu, Alhamdulillah, kuih mak saya duk bawa sama ni, kadang-kadang tak cukup di kantin. Tak cukup. Kita tinggal habis. Kadang-kadang orang dah suku. Awak bawa lah, mak awak bawa lah esok saya nak beli seria. Saya nak, masa tu seria 5 butir so. Tak ingat. Seria saya nak beli. Jadi kita letak suku. Untuk saya kita letak dalam beg. Tuan kata letak suku. Tak ayatnya perniagaan. Basic perniagaan dah. Basic perniagaan masa kita kecil. Ni kenangan. Bila ada tas cerita pasal kenangan ni banyak lah dah. Tu salah satu cerita masa kita kecil dulu. Jadi selepas tu saya membesar seperti biasalah, seperti orang-orang lain lah. Supaya ramai-ramai. Cuma pengalaman bekerja saya kali pertama seingat saya lah masa saya habis PMA lah tingkat 3. Jadi masa habis PMA tingkat 3 ni habis je PMA. Habis je periksa. Maknanya kalau periksa bulan 9 ada lagi bulan 10, bulan 11 orang lain sekolah. Saya tak pergi sekolah dah. Duduk dengar cerita lah orang balik Kuala Lumpur. Kaya lah, klik Kuala Lumpur banyak pitih. Pergi Kuala Lumpur kerja banyak pitih. Ada orang kapal saya terkesan dengan dia tu lah. Dia pakai selipar sandal Dr. Martin masa tu. Jadi sandal kulit tu. Sandal kulit penuh nampak jari sikit-sikit tu. Saya minat selipar tu. Saya minat nak tengok semua. Jadi kita tahu dia balik Kuala Lumpur. Semua kalau ada orang habis-habis pada kita kapal ni balik Kuala Lumpur kalau pergi kedai kopi dia bayar lah. Dia banyak pitih lah masa tu. Jadi masa tu saya habis periksa je hari ni. Malam tu saya ambil tiket bas pergi Kuala Lumpur. Dengan seorang saya lah. Tak perlu kot saya sebut nama dia sini. Orang macam ni lah. Orang pada Selising. Saya tu. Jadi malam tu saya naik bas menuju ke Kapal Baru. Kapal Baru tu dia ada kedai tu, kedai buah besar. Kalau siapa-siapa ingat dulu dalam tahun 96, 97 tu. 98. Tahun 98 tu. Air buah besar. Lain lajuran Suraya lah ni tu lah. Suraya nasi ikan singgah tu. Deretan kedai sekali dengan nasi lemak antarabangsa situ Kapal Baru tu, di Kapal Baru. Jadi pengalaman bekerja saya kali pertama di Kapal Baru tu lah kedai makan, kedai air buah gelas besar. Dia ada 2. Air buah gelas besar lah juga saya cerita saat ni deretan kedai sekali dengan nasi lemak antarabangsa apa semua. Lah ni kalau betul-betul lokasi dia agak sebelah Suraya tu lah. Tapi kedai tu tutup lah ni. Lagi kedai dia duduk atas ni. Jalan Raja Alang kat situ. Atas ni. Dekat-dekat kawasan Kapal Baru tu jugalah. Jadi pengalaman bekerja dia gitulah.
Mula-mula siapa toke tu, laki dia tu, toke tu lah, bini toke tu sepupu kita ya. Kira kerja pakai kebo lah, kali pertama. Kali pertama bekerja ni pakai kebo. Kerja pas sepupu tu lah. Turun di Putera, ambil taksi, saya tak silap masa tu, ambil taksi. Masa tu saya ada nombor telefon sepupu tu lah. Pergi ke kapal baru, jumpa dia, lepas tu ayatlah kita nak kerja gini-gini. Hak peliknya saya bawa duit cukup-cukup tambah masa tu. Saya bawa duit cukup-cukup tambah bah ya. Bila sampai pak dia tu tak ada duit lah. Tapi harap kau dia week kerja lah. Masa tu saya ingat saya 15 riyal gitu je sehari. Kerja mula-mula masuk pinggir ambil order. Supaya ramai-ramai lah. Kedai makan dah. Makan dia bui. Di situ pengalaman bekerja pertama kali dalam hidup saya bekerja dengan orang lah. Bekerja di kedai makan lah pada umur lebih kurang 15 tahun masa tu. Habis sekolah, habis periksa PMA tu, saya terus naik bas malam tu. Sampai di kampung baru kerja. Selama sebulan ya be. Sebulan ya. Gaji pertama tu masa tu excited lah dapat gaji. Dapat gaji berhenti kerja lah. Belilah. Bukan Dr. Martin, Dr. Kadin. Sender tu Dr. Kadin masa tu. Ada butik dia. Jadi sebelum saya balik tu, malam tu sebelum pergi naik bas di Putera masa tu, saya beli selipar tu. Selipar Dr. Kadin, sender tu. Tu lah idaman saya masa tu. Kita nak beli dengan duit sendiri tak ada. Jadi kita kena kerja. Habis periksa kita pergi kerja sebulan untuk dapatkan selipar Dr. Kadin. Ada butik dia dekat dengan Putra mall tepi tu. Kita dah beli situ. Dekat Cokit tu. Nak katanya sini benda positif kita adanya. Kita dapat pengalaman ketika kita menuju sesuatu. Masa tu target saya nak pergi ke selipar Dr. Kadin tu lah. Saya nak pergi ke sender Dr. Kadin tu. Pengalaman saya dapat, ilmu yang saya dapat, saya boleh buat air. Saya pandai kucai air. Orang minum air kita habis lah. Ingat kerja dulu nak tengok. Kalau toke suruh kita buat air. Betul lah. Lama-lama dalam masa seminggu dua tu, toke suruh saya buat air. Jadi toke teh dengan buat air teh. Teh panas. Kalau orang biasa kerja kedai makan dia tahu. Toke dia teh dengan air teh panas dulu. Siapa buat air teh panas, minum habis, bisa lah dia. Pandailah buat air. Sebab air lain tak serupa air teh. Pekak jernih dia tu apa tak serupa air teh. Tak kena mulut orang air teh ni orang tak minum. Kalau tak kena buat. Jadi toke teh dengan air teh. Jadi bila kita buat air teh dulu, toke pun suruh kita duduk di pak buah air lah. Ada 2 orang dengan Indonesia. Kita jadi pandai buat air. Tahulah nak buat fresh orange lagu mana nak buat. Jadi ada pengalaman dalam masa kita nak menuju sesuatu, ada benda kita boleh belajar. Dalam masa kita menuju sesuatu. Saya target ke selipar sender Dr. Kadin ya. Saya target benda tu ya. Tapi dalam masa saya nak dapat benda tu, saya ada pengalaman. Ada pengalaman bekerja di Kuala Lumpur. Ada pengalaman buat air. Pengalaman duduk dengan set-set kedai makan. Bolehlah kecek sia duduk. Moga set dia pandai kecek sia. Ada pengalaman juga situ. Gapo benda hak kita tuju, ada pengalaman yang tersurat dan tersirat. Jadi kita kena pandai-pandai ambil. Dalam bisnes pun lagu tu juga weh. Kita target contoh nak jual barang kita biar laku je. Dalam masa sama kita tak hirap pandangnya saing-saing customer kita. Customer kita kata, "Mak, awak barang WMD lah ni orang berat tu." Kita tak cara. Sebenarnya salah. Kita kena dengar pandangan atau pendapat customer kita. So, sebab tanpa customer, siapalah kita? Gitu ya. Itulah saya, kalau orang bercerita pasal bisnes ataupun mari cerita pasal barang kita apa, benda-benda gini saya tak tidur malam, tak apa. Saya suka benda-benda lagu ni. Sebab untuk improve diri kita dan perniagaan kita. Kita nak niaga kita kau grow, kau besar. Tapi kita duk shock sendiri. Ya, barang aku habis semua. Pelik apa? Yang berapa place butir dua. Tak boleh. Sebenarnya dalam masa kita ada sesuatu misi, kita kena belajar benda-benda hak Tuhan bawa masa-masa tu. Tengah-tengah jalan kita nak pergi tu. Saya tu lagi poin yang kita beri dah. Harap benda ni jadi positif lah dah. Saya tak kata siapa-siapa ni. Kita cerita dari pengalaman kita je. Ketika umur lebih kurang 16 tahun kot. Masa tu tingkat tepak lah. Saya ada sekolah semeta je kapur ni. Ada sekolah teknik Tanah Merah. Ada semeta. Lepas tu dalam sebulan 2 ya. Masa tu duduk gila sains ni lah. Duduk gimari-gimari sains. Sekolah pun tak berapa. Jadi tak boleh ngaji dah lah. Jadi tak berapa nak sekolah. Jadi mak saya ambil keputusan suruh saya pergi duduk dengan kak saya di Kuala Lumpur. Dia kata ginilah, dah nampak duk kapur pokok liar dah. Duk main berlomba motor. Zaman tu kita pakai motor SS. Motor SS. Sohulah motor SS tayar kecil. Dada SS2. Dengan buat ni kata puluh lacak mula. Puluh lacak. Kalau orang lama-lama dia tahulah. Mari-mari lah duk main dengan motor. Dulu zaman SS, motor SS ni sohu dah lah zaman tu tahun 99, 98 tu. Duduk main mari-mari lah. Penuh lah kita masuk di litar kokak tu. Gunung. Kalau orang lama tak tahulah.
Dalam tahun 1999 ada lagi lah. Dia anjur tiap-tiap minggu hari Jumaat tu berlomba di Lita Gokak. Berlomba beli insurans ke apa lah masa tu. Tapi bukan kita joki lah be. Kita minat-minat sai. Cuma motor kita pernah masuk lah. Joki orang lain. Kita takut leper-leper ni. Masa tu kita baru nak ngenang-ngenang orang. Jadi kita telapa buah lah nakal lah masa tu lebih kurang. Jadi mak kita ambil putusan suruh kita pergi Kuala Lumpur. Suruh pergi duduk ngakak. Tak ada orang nak kawal dah ke apa. Payuh dah. Jadi kita dengar lah. Mak kita kata gitu, kita pergi. Umur 16, kita pergi Kuala Lumpur sore. Naik motor tu lah. Naik motor SS. Saya teringat lagi motor tu. Kalau ada lagi loan ni terletak depan muka. Suruh nak bayar. Tapi kita jual dah motor tu. Kita pergi dengan motor SS. Lalu kat ni lah. Lalu kat Gua Musa. Saya ingat saya turun pagi. Beli toti ke apa lah. Bubur dalam raga. Tiup motor ingat masa tu. Penuh dalam raga ni. Nak pergi Kuala Lumpur, saya tahu sekali lah. Saya pernah pergi masa saya kerja di Kapal Baru. Kak saya mari, bawa saya balik rumah dia semalam. Jadi, masa nak balik tu dia cerita, ni lah rumah aku duduk belakang kau ni lah. Belakang Angkasa Puri. Angkasa Puri ni Patah Dalam. Pelah hukum kan. Patah Dalam. Jadi dia kata, rumah aku, mau cari kau ni lah kalau mau main Kuala Lumpur. Mau cari Angkasa Puri ni. Sampai sini, belakang tu rumah aku lah. Mari aku tunjuk jalan nak sampai rumah aku. Jadi, kita tahulah rumah dia ni. Bila sampai di Angkasa Puri tu, kita tahu rumah dia belakang tu. Dia makin gitu ya. Jadi, saya bawa motor. Bawa motor sore lah. Satu jalan ni. Jalan Kuala Lepih. Apa? Sungai Koye. Sungai Koye. Masuk Sungai Koye. Apa semua lagi lah. Dari pagi turun. Saya ingat saya sampai maghrib. Dekat-dekat Gombok lah tu. Gombok ke Grewuk kawasan tu. Jadi, start situ saya nanya orang dah. Ben, nak pergi Angkasa Puri mana Ben? Nak pergi Angkasa Puri mana Ben? Saya pergi tu ikut orang royak tu. Sapa ke pukul 4 pagi ke 5 pagi. Baru saya sapa di flat Seri Angkasa dah. Belakang Angkasa Puri tu. Saya tak ingat lah rumah nombor berapa, blok nombor berapa saya tak ingat. Jadi bermulalah saya hidup di Kuala Lumpur masa umur 16 tahun dah. Rupanya pergi Kuala Lumpur ni, sedap lagi saya. Sedap lagi lah saya. Zaman tu, kalau siapa biasa di flat Seri Angkasa di Patah Dalam tu, ada rumah panjang apa semua lagi lah. Geng-geng Patah Dalam apa tu. Ramai lagi budak-budak masa tu. Jadi saya duduk rumah kak. Dalam masa sama, pengalaman saya bekerja di Patah Dalam. Saya pun kerja juga. Sebab masa tu kena cari PT sendiri kalau nak sekolah nak apa. Saya start sekolah dah. Saya SPM di sekolah Seri Pantai, Kerinci. Dalam masa saya sekolah ke apa ni, saya ambil upah. Koyok buah doye buat apa je? Tak ingat sekilo ke apa. Di Patah Dalam tu lah. Mula-mula pengalaman kerja lebih kurang. Ambil buah doye buat apa je? Lama-lama toke buah tu ajak kita turun pasar malam. Ajak pasar malam. Dia ajak. Gini ambil buah di pasar borong. Dia ajak pukul 3 pagi, 4 pagi pergi pasar borong dia. Lepas tu malam balik sekolah balik malam. Tolong dia jual di pasar malam. Tak kira lah pasar malam flat 17 di Kerinci di mana-mana. Masa tu dia ikut dia lah. Patah Dalam sendiri ada pasar malam dulu. Yang dia ikut dia. Vista Angkasa Sahur dulu. Di Vista Angkasa apa tu. Kerinci. Jadi kenangan-kenangan dulu lah. Saya cerita sikit sebanyak mana saya ingat. Jadi saya start duduk Kuala Lumpur tu. Mula-mula kerja kedai makan tu kerja dengan orang. Lepas tu kerja dengan orang pula jual pasar malam. Dia ajar dah. Pergi ambil ke sumber mana pasar borong masa tu. Selayan. Jadi dia ambil buah di pasar borong dia. Pukul 2 pagi, 3 pagi tunggu lari buah siapa. Isi dia lari dia. Buah motel. Kalau buah doye. Malah tu turun pasar malam kedai dia lagi. Jadi dia dah ajar sama. Dia panggil awal lah masa tu. Dia orang Perak. Dia panggil kita awal. Kalau nak berniaga, mu kena ada duit untuk pusing modal. Kita ingat so. Lepas tu kalau mu nak berniaga, dia lah ajar kita mula-mula sekali. Kalau nak belajar berniaga, dia kata kena makan gaji. Kita ingat, nak kerja, nak berniaga kan, nak makan gaji. Bukan. Rupanya kita makan gaji dengan perniagaan kita. Barulah kita tak jali kat si. Dia kata. Dia cerita, aku ni banyak dah bini gini-gini. Tapi kalau aku tahu dah. Kalau aku tak makan gaji dengan bisnes aku ni, aku tak boleh nak simpan duit. Muka duduk Kuala Lumpur kan. Jadi kita tahu, rupanya nego ni kita kena makan gaji dengan bisnes kita. Jadi contohlah ni WMD lah bayar gaji saya. Walaupun syarikat tu syarikat kita, tapi WMD tu hok bayar gaji kita. Tak ada kan? Tak ada. Kalau tak ada ni ada. Kalau slow-slow ada. Try fikir slow-slow. Kita bekerja dengan company kita. Kita yang buat company tu, tapi kita makan gaji boleh-boleh. Baru kita ada saving. Lepas pada habis zaman sekolah apa tu, ada ngaji di Melaka semata, saya minat berniaga. Saya tak ada nak kerja-kerja dengan orang ni, tak ada. Mungkin lepas pada kita habis modal, kita berniaga tak jadi, kita ada lah. Walaupun tu kerja jaga sebulan, lepas tu boleh modal, boleh gaji pula, kita berniaga pula. Macam-macam berniaga lah. Mungkin pengalaman-pengalaman kedai makan pun rajin. Lepas tu habis kerja kedai makan, start berniaga.
Nego ni dulu, nego tak ada modal ni kerja macam kerja dengan orang lah, makan komisen lah, makan komisen. Kali pertama masa jejak kaki di Kuala Lumpur pula tu, selepas ngaji Melaka ke apa tu, kerja ke tu, jual macam dengan assessment lah, jual ayat-ayat Quran gitulah, jalan-jalan kedai-kedai makan, tawar, ada surat-surat Yasin gitu. Lepas tu ada saya tu ajak pergi kajian lah. Saya cerita sebelum ni tu, saya kerja sebagai ngulak emas tu. Ngulak emas. Beli emas surat pajak duduk depan kedai pajak tu. Ada video saya sebelum ni tajuk makan bos rumah tu. Dah lah saya kerja tu dalam setahun 2 tahun gitulah. Siapa toke saya tu akhirnya buka cawangan di Sentul Kuala Lumpur, bagi satu pejabat, saya dah duduk situ. Dah lah ngulak di pajak Cokek. Dulu saya buat cari makan di depan pajak Pandai Jaya. Dekat Maybank tu. Sebelah Maybank Pandai Jaya tu ada kedai pajak. Jadi situlah stesen kereta ya. Banyak boleh stesen situlah. Saya naik pun dari situlah saya keluar daripada kajian, sebab dulu saya cerita di kajian ni terlampau ramai sangat orang beli emas. Jadi tak ada kereta. Tak ada kereta. Kita hijrah. Kita hijrah ke pajak Pandai Jaya. Kedai pajak Pandai Jaya. Masa tu saya start lah menyewa di Pandai Indah tu. Kawasan dekat dengan Balai Polis Pandai Indah lah ni tu. Macam-macam lah ada main pindah-pindah kawasan tu lah. Hampir apa tu. Lepas tu tanya tak ada PT kak. Menega juga masa tu. Menega macam-macam lah be. Nak start menega sendiri. Tapi tak jadi. Nego ni tak jadi. Banyak tak jadi. Kita ni nego tak jadi. Banyak pada yang jadi. Dia habis modal, kini modal. Dia kerja jaga. Sekolah, saya ingat di sekolah apa? International School di Ampere tu. Rajin tu. Jadi jaga situ tu. Jadi jaga ni, jaga jalan. Jaga jalan pagi-pagi budak sekolah, anak-anak Mak Saleh sekolah situ. Budak sekolah nak letah ni, VIP lah, budak sekolah pun VIP nak letah jalan tu. Kita pergi papai stok tu. Pergi papai stok pusing-pusing tu atas jalan tu. Tanya kereta banyak-banyak nak lalu, budak nak letah jalan, kita pusing kereta wak stok. Marah demo. Mu aku lewat dah ni. Duk pergi papai stok lagi sini. Cepat-cepat. Macam-macam lah. Pagi-pagi untuk dapatkan gaji. Bila dah dapat gaji tu, kita menega pula. Macam-macam lah menega. Akhir sekalinya, selepas 10-11 tahun, saya duduk di Kuala Lumpur. Dalam 3-4 tahun ngelah tu, saya duduk di kampung Nakhoda Selayar. Sebelum saya balik kampung, saya ringkas cerita lah. Nego tak nego ni macam-macam lah di Kuala Lumpur ni. Banyak orang tak jadilah. Akhirnya saya nego cakwe kecil-kecil tu. Potong kuih kecil-kecil tu. Belajar dengan saya juga. Saya jangan ambil gini. Pernah saya tu naik Kuala Lumpur, dia jual martabak, saya belajar dengan dia lah. Masa tu bulan Ramadan saya belajar dengan dia buat apel telur. Pasal Ramadan di Greenwood dekat Share tu. Saya nego situ lah. Cerita nego apel telur. Sedap juga ni. Benda kuih yang pertama saya belajar dengan saya ni apel telur. Hari pertama saya nego apel telur ni tak laku Orang situ tak kenal lagi. Dia makanan ni famous di Thailand lah. Dia pakai nasi kabung apa tu. Jadi di Thailand sahu. Di Kuala Lumpur masa tu benda ni tak famous lagi. Jadi saya dak jual martabak tepi. Martabak dia laku lah. Orang beratur queue panjang-panjang. Jadi kita pun sedih tengok kita tak laku. Duk tolong dia lah. Makanan kita tak laku. Jadi satu hari tu kita pun mikir. Tak laku lagu mana dalam nego aku ni. Kita pun tengok promosi lah, kita buat promosi. Kita tengok orang beli banyak. Contoh dia makcik ni beli banyak kuih. Orang tangan dia beli banyak penuh bebek. Kita we free so. Makcik ni free, ni free. Orang lalu kita we free. Nak suruh orang rasa sebab kita tahu kuih tu sedap. Apel telur dia kucang dengan telur bakar-bakar, bubuhnya tengah gulung. Sedap kuih tu. Lah ni jarang dah kita nak tengok. Kita nak buat pun tak ingat dah. Jadi, apel telur ni kita nego di Greenwood. Bazar Ramadan Greenwood. Tahu saya tak ingat lah sebelum saya balik 2005-2006 gitulah. Saya nego mula-mula bui kau orang. Bui. Apel telur dengan onde masa tu. Buah Melaka orang panggil dia. Orang luar panggil buah Melaka. Kita panggil onde. Saya bui lama-lama aku itu orang makan sedap. Orang mari cari. Esok dia repeat. Viral. Siapa kau queue tu panjang. Sekali tu ada abang tu dia mari. Dia kata orang Kelantan juga. Kawan nak onde 30 ya. Apel telur ni 50 ya. Dia ayat gitu. Kita ingat kau nganying. Kita ya, tak apa be. Abang nak berapa? Nak 50 ya apel telur, nak 30 ya onde. Pom dia pergi. Kita dia tu saat ni tu joy lah. Apa kita telur tengok joy lah benda tak logik lah. Mari order siapa tu je 80 ya kuih, lepas tu dia pergi. Dia tak ayak buat-buat lah siap-siap kalau mari ambil. Dia tak ayak gitu. Jadi kita abang tu joy lah dalam ramai-ramai orang queue ni. Dia order gitu. Jadi kita tak buat lah. Kita kita ingat kau dia joy. Jadi dak jual kau orang tunggu depan lah jual 2 butir 5 butir ni. Lalah dia mari. Siap dah kau kawan? Kita kata aku kita dia orang Kelantan kok. Kita ingat kau abang gorah ni. Ingat abang gorah. Apa gorah kawan nak buat buka puasa di masjid dia ya. Nak buat
Jamu di masjid. Kita kata sudah. Abang nak buat buka puasa kau, buka puasa. Gini bayar tak apa. Kita break hang orang lain belakang ni kita kata tak ada dah bayar habis dah. Kita buat ke habis orang. Jadi abang duduk kat masjid mana? Kebetulan masjid dia ni masjid kapun nak kodo juga. Kapun nak kodo. Kita pun nyewa kawasan tu juga Laksamana, kapun Laksamana kau kapun nak kodo di masjid tu. Dekat kapun kita duduk lah. Jadi kita buat. Sampai pergi atas. Ke atas di masjid. Ada juga lagi. Lepas tu jumpa dengan abang tu tanya dia bayar tu. Dia bayar. Esok dia mau pakai smart sikit lah. Ya, dia mau masuk TV esok ya. Kita kata, ya Allah kau be. Pakai smart. Sampai tu, mula-mula new boss timbul lah. Kumpulan new boss. Kita minat tomok. minat tomok. Jadi, kita pakai topi tomok tu lah. Jenis topi tiger tu dulu tu. Kain berdu warna putih tu. Jadi, pakai topi tomok. Gini guys, okay. Pakai smart lah. Dia kata nak masuk TV, mari buat dia. Buat RTM. Rupanya ada program lebih kurang jalan-jalan di Bazar Ramadan lah lebih kurang. Jadi dia shoot kita lah. Tahu tu masuk TV be. Kita duduk pengalaman lebih kurang nego di Kuala Lumpur dah. Lepas tu kita seperti biasalah. Kita nego hari biasa di pasar-pasar Malay dengan kuih tadi lah. Cak kuih tadi. Pernah menyewa lah. Satu lok kedai di Pasar Baru Selayar tu. Nego kuih belah pagi. Masa lori-lori siapa tu. Orang duduk makan kedai kopi tu. Kita sewa basah burger dia tu. Kita buat kuih. Masa tu Alhamdulillah pendapatan kita tengah naik.